Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan untuk pagi ni kita belajar sesuatu. Sebab saya terfikir tadi, apa benda pembukaan 2022 yang saya rasa boleh saya beri, yang boleh saya share kepada you all semua insyaAllah. Dan pagi ni saya trigger benda yang ramai yang PM tepi ke, kiri kanan ke, depan belakang ke, dia cakap macam mana nak buat pelanggan beli, macam mana nak buat orang ni cepat-cepat beli. Tak adalah ambil masa 80 tahun baru dia fikir baru nak beli. Okay, jadi saya dah sediakan based on saya punya pengalaman dulu dalam buat sale. Saya teringat balik tau dulu yang saya buat sale, macam mana saya buat cabaran dia. Sebab saya dulu dalam bidang sale. Saya bermula buat bisnes ni, marketing tak pandai lagi masa tu. Yang kita tahu terus adalah macam mana nak buat sales, macam mana ada produk, okay, macam mana ada produk ni dan macam mana kita nak buatkan orang tu rasa nak beli, macam mana nak buatkan dia bertindak beli sekarang, bukan lagi 80 tahun. Sebab saya tahu ramai di kalangan you all yang kadang-kadang rasa bengang, rasa sedih, rasa macam loser, dah try nak jual tapi tak boleh nak jual, dah try macam-macam cara tapi di sale tetap macam tu je. Dan hopefully hari ini dan seterusnya, anggap inilah sebagai permulaan. Kalau saya share ilmu ni, mudah-mudahan dia membantu you all punya sales. Okay. So, saya ingat lagi ketika 2004 saya mula dalam bidang sales. Cuma 2004 tu saya banyak jumpa pelanggan. Ramai yang saya jumpa, saya pergi jumpa seorang, explain, reject. Pergi jumpa seorang, explain, reject. Pergi jumpa seorang, explain, reject. Okay. 2005, 2006, along the way tu 2006 saya ingat lagi, saya jual produk water filter masa tu, penapis air. Dan masa tu saya start jumpa, saya aggressively jumpa lebih ramai orang. Kalau dah ada bidang sale masa tu, leader saya panggil, dia panggil hukum purata. Sebab kalau kita pergi jumpa seorang lambat. Sebab purata dia, contohnya, kita kena tahu juga tau. Sikit ni saya introkan purata, hukum purata ni kalau dalam sale apa maksud dia. Sometimes kadang-kadang kita yang berniaga ni kita tak tahu, menyebabkan kita give up awal. Dah rugi pula. Kalau kita tahu tentang hukum purata, dia menyebabkan hati kita tu sikit kental lah. Kuat. Sebelum tu nak tanya, dah share ke belum? Ni sebagai ilmu percuma ni. Tolong share kepada at least 10 grup ke, 20, 30, 80 grup. Silakan. Supaya benda ni bermanfaat untuk ramai orang. Okay, hukum purata macam ni tau. Kita panggil hukum purata je. Kalau saya boleh draw, tak tahulah ni boleh terbalikkan ke tidak dia punya ni. Allah, saya tak tahu Facebook ni sejak 2 menjak, 3 menjak ni. That's a problem. Tak apa, sabar je lah dengan Facebook ni. Sabarlah Facebook Okay, hukum purata ni macam ni tau. Ibarat kalau kita jumpa dengan, kalau je saya tulis besar-besar lah supaya you nampak. Kalau kita jumpa 10 orang, kalau you nampak terbalik nak macam mana saya tak terbetulkan tapi tak dapat. Kalau kita jumpa 10 orang, alah terbalik, tak apa kejap. Kalau kita jumpa 10 orang, maybe yang beli tu adalah 1 orang je. 1 je yang akan beli. Daripada 10 orang tu, seorang je yang akan beli. Nampak terbalik ni, pelik pula saya nampak. Okay, seorang je akan beli. Jadi kalaulah target kita pada hari tu, contoh, okay, hari ni target aku kena jual 2. Kalau aku kena jual 2, maksudnya aku kena jumpa sekurang-kurangnya 20 orang. Kalau tidak, dalam proses kita tengah nak jumpa orang ni kan, dah kita give up. Padahal kita try buat sale. Kita katalah contoh, macam saya ingat lagi zaman tu, saya bercakap dengan 2 orang, tapi 2 orang tu reject. Dia tak nak beli pun barang saya tu. Menyebabkan saya sedih. Saya give up. Saya rasa macam, aku ni macam salah je buat bisnes ni. Tiba-tiba je rasa macam menyesal dan tiba-tiba je rasa macam nak minta kerja.
payahlah macam ni kan, susahlah. Tapi bila waktu tu leader saya terangkan, Najib tak boleh, dia kata macam ni, kau kena ingat dalam sales kita kena jumpa ramai orang dan kau kena faham satu benda, nama dia the law of average ataupun hukum purata. Kau nak dapat seorang, mungkin kepakaran kau, skill yang kau ada sekarang, kau kena jumpa 10 orang baru kau boleh dapat seorang. Jadi kalau kau nak dapatkan 2 orang, kau kena jumpa 20 orang. Kalau kau nak dapatkan 3 orang, kau kena jumpa 30 orang. Jadi kat situ yang saya mula, okey, nampak. Tapi pada masa tu, kalau saya nak jumpa ramai orang, apa yang mampu saya buat dalam masa tu adalah saya buka booths. Jadi bila buka booths, orang lalu lalang kat mana-mana expo carnival. Saya biasa tuan-tuan, perempuan, guys, saya biasa duduk kat mana-mana expo dulu. Saya ingat lagi pengalaman saya yang pertama adalah duduk kat expo di kalau masa jawab Nafis saya tu expo carnival Islamik ke apa, sometime macam tu, di dataran Jabatan Agama Islam Johor Bahru bersebelahan dengan Masjid Sultan Abu Bakar. So ramai pekerja kerajaan, orang yang datang expo. Jadi ramai datang ke rumah, kita bagi dia test free. Masa tu kita sediakan air percuma. Siapa nak rasa air yang ditapis, bersih, ada energy, siapa nak try, kita bagi free. Sebab kita nak bagi orang datang. So masa tu kita adalah buka booths. Yang kedua, saya akan masuk pergi ke office. Saya akan pergi buat presentation di pejabat kerajaan masa tu. Nak kata malu, memang malu gila weh. Saya seriously malu. Pengalaman pertama yang saya pergi bercakap dengan ramai orang masa tu adalah di sekolah menengah di Pasir Gudang. Saya ingat lagi, saya ni dah lah baru nak up kan, belajar bercakap. Masa tu saya ni jenis orang yang introvert, tak pandai bercakap, pemalu. Korang bayangkanlah, waktu zaman-zaman saya sekolah dulu, saya langsung tak pernah bercakap kat depan. Saya langsung tak pernah masuk apa-apa pertandingan. Tiba-tiba kan, kena buat presentation, nak buat sale. Tapi dek, kerana memikirkan yang saya ni keluarga susah, mak saya kerja kilang, dan tak ada cara lain untuk saya nak bantu family, saya macam, alamak, aku terpaksa muka ni terpaksa tebalkan, malu gila. Dah lah kena bercakap depan cikgu-cikgu ni, sekolah menengah ni. Masa tu, dah lah kali pertama. Tiba-tiba pula tu ramai gila cikgu, lebih kurang dalam 80 orang kalau tak silap. Saya terus macam, ya Allah, macam mana ni, menggigil ni kaki ni. Nak kena buat presentation dengan tergagap-gagap, tersangkut-sangkut, entah betul, entah tidak. Saya pun present lah lebih kurang dalam setengah jam. Saya pun terus present kat diorang, cerita lah waktu filter macam ni. Ikut skrip yang kita hafal lah. So masa tu kita tak pandai lagi. Saya tak pandai, saya tak reti. Saya tak tahu ada lagi tak cikgu-cikgu. Mungkin cikgu-cikgu time tu tak ingat saya. Kita mana orang kenal time tu. Mana kenal, tak macam sekarang. Kalau saya pergi sekolah mungkin senang saya dapat sale, insyaAllah. Okay. So saya try buat. Siapa nak tahu berapa sale saya dapat masa tu? Sebab saya fikir kalau jumpa patut 10 orang ni dah ikut purata dah ni. Ikut 10 orang boleh jual 1. 80 orang paling-paling boleh jual 8. Tapi sebab kita tergagap-gagap, kita macam tak reti, tak pandai, ambil kau sale kosong. Sale hari tu kosong sebab skill kita tidak meyakinkan. Saya mula, alamak, apa benda yang silap aku buat ni Apa yang salah ni? Kenapa tak boleh ni? So balik saya jumpa leader. Bayangkan time tu saya pergi seorang-seorang tau. Masa tu dah lah kali pertama. Pergi pula seorang-seorang. Konon-konon boleh buat sale. Konon-konon dah pandai sangat. Budak UTM time tu. Budak MRSM lah pula konon-konon time tu. Saya rasa saya pandai. Tapi pergi, balik. Bayangkan dah pergi, excited dah present depan cikgu 80 orang. Dan balik tu tak ada sale. Balik tu kaki ni lemah, babe. Masa melemah je, rasa macam layu. Longlai je rasa balik tu dengan perasaan kecewa, sedih, tak dapat sale. Fikir masa depan. Terfikir pula, apa betul ke aku buat ni? Betul ke keputusan aku nak buat bisnes ni? Betul ke keputusan aku ni nak buat sales? Dah lah masa tu saya dah drop out. Saya dah keluar daripada UTM. Sebab saya fikir, alamak, kalau aku terus belajar, aku lambat lagi nak graduate, aku pun tak tahu macam mana masa depan. Kalau aku bekerja pun, saya terfikir macam mana nak tanggung family, adik-beradik, mak saya masa tu.
Saya jenis orang yang terlalu memikir tentang family. Saya terlalu pentingkan orang lain. Sometimes kadang-kadang terlalu pentingkan orang lain sehingga lupa pada diri sendiri tau. So itu perasaan saya. Kan. Jadi bila balik tu lemah long life, babe. Tiba-tiba rasa macam rasa give up tu berjuta-juta kali lah. Sepanjang perjalanan tu bila kita dalam sale, saya faham. Saya sangat faham perasaan tu. Tekan minyak pun macam tak bermaya. Sedih, perasaan dia. Korang apa perasaan korang bila korang tak dapat sale? Cuba bagi tahu saya. Ada tak perasaan sedih, frustrated, rasa bengang, rasa diri ni bangang? Jadi saya balik tu, saya terus jumpa dengan leader saya. Tanya, bang macam mana bang? Ni saya try buat bang, tak dapat bang. So baru saya faham, bukan sekadar hukum purata. Satu, yes, dalam sale kau kena jumpa ramai orang. Pada hari ni, apa yang bestnya, korang tak payahlah buat macam saya dulu. Tak payahlah nak buka booth dah sekarang. Like COVID lagi sekarang, pandemik. Kedua, tak perlu pun nak pergi ke office. Silap-silap setengah office kadang-kadang halau kita. Saya pernah kena halau. Saya pernah kena halau, saya pernah kena marah, saya kena maki hamun pun pernah. So perasaannya tu, alhamdulillah, saya bersyukur sebab saya lalu benda tu. Menyebabkan setiap benda yang saya dapat, saya lalu ni, saya syukuri apa perjalanan saya lalu. Kena maki hamun pernah kena marah, kena gila, macam-macam lah muka ni, ya Allah. Okay, so saya mula tanya dengan leader saya, apa benda yang salah saya buat? Dia kata, Jib, sebenarnya ada beberapa benda. Kau kena upgrade engkau punya skill. Kau kena tahu beberapa benda. Kau kena kuasai 3 perkara. 3 kunci penting customer punya, kita panggil dia hot button. Ini yang saya nak ajar. Kan? Okay? Ini yang saya nak ajar, bagaimana nak tahu apakah 3 kunci penting kepada customer yang kalau kita, dia macam ni tau. Korang pernah nampak tak macam kalau kita pergi masjid, kan kita nak buka satu kipas angin. Okay, lepas tu pula nampak switch dia ada banyak. Masjid. Dah sampai kita tak tahu, alamak, mana satu nak tekan button ni supaya kipas ni on. Sebab kalau kita jumpa butang yang betul, dia akan trigger kipas yang betul tu, kipas tu akan berpusing. Tapi masalah sekarang ni kita tengah mencari mana satu butang yang akan menyebabkan kipas ni turn on. Kalau dalam customer pula, mana satu button yang patut kita tekan supaya kita turn on customer ni. Jadi, bukan sekadar FBS tu penting. Kalau kita tak tahu pasal benda ni, macam mana nak turn on kan customer, takkan jadi juga. Bab-bab, insyaAllah, bab teknikal nanti kami akan guide you all. Kita akan, tahun ni banyak kelas kita akan buat. Okay, siapa yang tak reti nak set up Facebook, jom masuk kelas ni. Pergi, join. Pergi belajar macam mana nak buat. Siapa yang tak reti macam mana teknikal nak buat live, apa yang sepatutnya kena buat masa live, nak masuk kelas ni, trainer ni ajar. So itu semua senang. Tapi kalau kita tak ada konten, tak ada strategi, tak ada skill yang betul nak pegang customer, apa yang kita buat teknikal-teknikal ni semua tak jadi. Boleh faham tak? Dah belanja like ke belum? Mana like sikit, love. Okay. Pernah saya cakap haus ni kan, seminar kolam sekejap lagi kan. Okay. Belanja love sikit, jangan lupa tekan butang share. Semalam ada yang belanja saya star, terima kasih. Okay, teruskan share, tekan butang share. Saya nak, ini saya nak 1000 share. Semalam dapat 500. Hari ni saya nak 1000 share. Biar ilmu yang kita bagi ni bermanfaat kepada ramai orang. Boleh baru saya sharekan 3 benda, barulah berkat. Nak berkat kan? Okay, insyaAllah mudah-mudahan ilmu yang kita belajar pagi ni mendapat keberkatan daripada Allah SWT, insyaAllah. Okay, so kita nak kena belajar apakah benda yang boleh menyebabkan pelanggan tu apa orang panggil, terambil tindakan. Sebab bila kita bagi contoh, bila kita bagi dia contoh, masa tu saya ingat lagi, yang saya buat water filter. Jom water filter ni dia ada 4, dia panggil 4 macam 4 bahagian. Bahagian pertama adalah untuk tapis air di mana karat ditapis bla bla. Yang kedua di mana kat sini air diaurakan. Yang ketiga bla 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 bla. Semua yang kita cerita tu based on fakta. Orang tengok pun macam cikgu-cikgu pun, ya betul budak ni.
Kan tiba-tiba nak mengajar sains. Dan lepas tu saya terangkan pula pada yang pertama punya bekas tu adalah dalam tu dia tapis air sehalus 0.7 mikron. Cikgu nak tahu tak 0.7 mikron ni apa macam mana? Oh ni macam sehelai rambut dibelah 7. Cikgu tu macam fikir balik. Dia betul Mamat ni budak ni. Kau nak ajar aku sains macam mana halus air tu? Jadi macam so benda tu macam tak menyebabkan orang tu triggering, kita panggil trigger, ataupun tak menyebabkan dia rasa berminat untuk nak beli. Sebab kita bagi dia facts. Kita bagi dia fakta yang menyebabkan dia hanya berfikir kat sini je. So saya fikir, alamak, patutlah tak boleh kan. Lepas tu kita cerita fakta macam ramai orang ada berpenyakit. Ini penyakit, ada penyakit kritikal, ada kanser, dah tinggi jantung. Dah macam kelas sains. Dia yang mengajar sains pun jadi macam tak berminat dengan apa yang saya present. So benda tu tak triggering orang untuk nak beli, nak purchase kita punya produk. Yes, perkataan dia adalah tertarik. Dia tak tertarik. Dia tidak berminat. So saya pun mula macam, okey, tak boleh macam tu. So saya gunakan satu teknik. Saya gunakan satu teknik. Okey, saya guna teknik yang saya tak nak cerita, saya tak nak macam bagi fakta sebab benda tu tak menarik diorang. So siapa nak tahu 3 benda tu? So yang the first, saya mulakan dia dengan story. Okay, saya mulakan dia dengan storytelling. Saya tak macam hari ni saya nak jual barang. Itu memang meninggal lah jawapan dia. Hari ni saya nak cerita dengan seorang orang yang mungkin you all kenal. Mungkin cikgu-cikgu semua, mungkin tuan-tuan semua kenal orang ni. Dia dulu ni seorang doktor perubatan dan dia selalu keluar sama pergi Malaysia. Alah yang tiap-tiap pagi pun senam tu. Ingat tak? Tu saya tunjuk gambar dia dalam, masa tu saya hanya guna file. Dia macam file macam ni, saya flip. Ingat tak orang ni? Masa tu orang kenal. Oh, okey. Tapi ramai sebenarnya tak tahu yang dia kena kanser darah. Apa yang saya nak bagi tahu adalah masa tu saya kata, penyakit tak kenal siapa. Dia tak tanya. Dan penyakit datang tak bagi salam. Penyakit contoh kanser datang, Assalamualaikum, awak doktor Okey, saya tak jadi. Bye-bye, terima kasih. Saya cari orang lain lah. Okay. Penyakit termasuk kanser, dia datang tak bagi salam dan dia tak kenal siapa orang tu. So saya kata, Doktor pun kena kanser. Apatah lagi kita yang tak berapa nak doktor sini sangat. So saya mulakan nombor 1 adalah dengan style bercerita. Style bercerita. Sebab kalau kita terus present, saya hari nak beritahu tentang fakta pertama, fakta kedua, tahukah anda? Memanglah, kau seorang je lah tahu. Kau seorang je lah yang ambil tahu pasal produk kau je lah beli produk kau sendiri. Engkau lah yang pakai sendiri. So scary, babe. Kalau kita hanya menggunakan teknik yang terlampau fakta menyebabkan tak ada siapa nak layan, tak ada siapa nak dengar. Bila tak ada orang nak dengar, macam mana nak dapat sales? Siapa nak tahu yang seterusnya, yang kedua? Itu nombor 1. Number 1 adalah tolong bawa style bercerita. Even macam ni saya buat FB Live pagi ni kan, saya cerita pengalaman saya. Kan jadi seronok sikit kita nak dengar. Banyak lagi sebenarnya. Kalau pengalaman nak cerita lah, pengalaman saya buat sale banyak. Cumalah zaman-zaman tu kita tak adalah kamera yang canggih-canggih, tak ada lah apa benda sangat. Laptop pun saya tak ada zaman tu. Jadi tak adalah gambar-gambar. Kalau saya tahulah dulu tu, time tu lah kan, saya dah ambil gambar untuk simpan sebagai pengalaman. Cuma dulu-dulu tu saya tak suka sangat ambil gambar. Tu masalahnya. Kalau tidak, boleh lah saya showcase, saya tunjuk pada you all. Itu yang pertama. Okay, nombor 2, dengar macam mana saya buat dan apa yang you all boleh belajar. Contoh yang saya bagi masa tu, bila dah cerita-cerita ni tadi, nampak doktor pun kena kanser. Saya buka lagi satu kereta akhbar. Satu saya baca kat situ tau. Saya tak baca detail akhbar tu, saya baca tajuk. Seorang dari 4 orang rakyat Malaysia berpotensi kena kanser. Seorang daripada 4 orang. Saya pun kira. Masa tu ada cikgu-cikgu ni kan. Saya pergi mana-mana department jabatan kerajaan ke, kat mana-mana saya buat presentation, saya buat demo, saya kira 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi cikgu-cikgu masa tu macam, alamak, dia dah kira. Alamak. Okay. Seorang dari 4 orang tu akan kena kanser. Tapi bukan kat sini, saya kata kat Afrika.
Dia masa tu macam dah seriau dah. Dia dah takut. Alamak, aku ke babe? Yes. Lepas tu saya macam cerita lagi. Nampak ni ada kes. Nampak ni, kanser payudara. Yang ni paling ramai wanita kena. Masa tu kita cerita tak story. Kita pernah pergi satu tempat. Seorang akak ni, dia kena kanser payudara. So dia pada level yang dah teruk, dah bernanah. So masa tu saya kata, orang lelaki duduk luar, orang perempuan masuk dalam. Okay. Lepas tu akak ni dia ada macam satu kain lampin tu yang lama, sebab dia akan tekap kat tempat dada dia tu untuk tekap nanah tu. Dan punya banyak nanah sebab kanser ni dia boleh perah sampai kita bau hanyir dia sampai kat luar. Bau hanyir sampai kita bau kat luar, macam kita macam lawyer babe. Macam orang yang dengar tu apa dah perasaan dia? Macam risaunya. Dia rasa macam saya bercerita tu, bawa dia macam seolah-olah dia berada kat tempat tu. Korang yang dengar ni pun rasa apa? Macam komen sikit. Komen lah sikit. Dah tekan butang share ke belum? Macam komen sikit. Nampak? Okay. Saya gunakan teknik apa kat situ? Kita story tapi kita bagi dia macam satu kerisauan. Kita bagi dia kebimbangan. Okay. Saya boleh cakap faktor yang kedua ni adalah kita bagi dia faktor fear. Ketakutan. Manusia ni selalunya hanya akan bertindak kalau dia risau, kalau dia bimbang, kalau dia takut. Kalau kita gagal buatkan dia rasa benda tu, dia tidak akan bertindak. Faham ke ni? Hello? Tapi korang faham-faham, janganlah makan seorang benda ni. Tekanlah butang share. Supaya ramai orang boleh belajar. Dan tolong stay tune, saya dah nak habis dah. Alamak, dah lepas tengah. Saya patut dah habis. Saya sepatutnya dah habis. Okay. So sama juga dengan produk kita. Cuba cari apakah faktor yang boleh menyebabkan pelanggan ni tadi risau dan pelanggan ni takut. Dan boleh senang cerita macam ni lah. Menyebabkan dia tak boleh tidur malam. Contoh macam saya bagi tahu, berapa ramai kat sini yang berniaga tapi sebenarnya sales tak berapa nak ada. Yang paling membimbangkan adalah tak ada simpanan. Yang lagi risau adalah kalau anak dia sakit, dia tak ada duit pun nak hantar buat rawatan kat hospital. Dan mungkin dia adalah menjadi penyumbang kepada salah seorang yang bunuh anak sendiri. Sebab tak boleh nak selamatkan anak yang tengah sakit. Sebab bertahun bisnes tak ada guru, tak ada ilmu, tak ada cara yang betul, tak ada simpanan, menyebabkan tak boleh buat apa-apa pada family. Macam fikirkan. Kalau ada rasa macam tu, fikirkan betapa pentingnya nak berniaga ni perlu belajar. Saya cuma nak bagi tahu. Betul-betul saya nak bagi tahu, saya nak menyedarkan. Saya betul-betul nak bagi macam nak bagi you all rasa macam faham betapa penting kalau berniaga ni kena belajar. Siapa kata berniaga tak payah belajar? Tu masalahnya. Menyebabkan bisnes tu tak ke mana-mana. Okeylah, kita masuk faktor yang kedua. Faktor yang kedua adalah siapa kat sini yang contoh tadi saya dah ceritakan tentang yang fear tadi kan. Dan lepas tu saya masuk kepada faktor nama dia yang kedua, kita panggil macam ni. Tadi kita masuk pada fear. Okay. Nombor dua adalah saya masa tu masuk adalah macam ni. Saya kata berapa ramai kat sini yang kadang-kadang mungkin dah pasang penapis air tapi tak orang yang sepatutnya datang servis tak servis. Dan sebenarnya saya cerita masa tu, penapis air yang tidak diservis ni sebenarnya lebih bahaya daripada minum air paip sebab bakteria berkumpul kat situ. Okay, bakteria berkumpul tu lagi teruk di tempat water filter yang tak ditapis dengan betul. Siapa kat sini ada rasa bengang bila dia ditipu ataupun rasa tertipu oleh ejen yang jual kata nak datang servis tapi tak datang servis? Tak datang repair sebab dia mungkin tak ada team repair atau support yang betul. Yang menyebabkan sebenarnya apa yang dia beli, pembelian dia buat tu adalah salah dan menyebabkan keluarga dia jadi anak-anak mula demam, batuk sesama, tak henti-henti, yang akhirnya menyebabkan you lagi rugi dan you lagi banyak habis duit untuk perubatan keluarga. Sebab orang yang janji nak servis tapi tak. Siapa kat sini rasa bengang? Siapa kat sini rasa sakit hati? Siapa kat sini rasa meluat? Macam
Faktor yang kedua adalah kita panggil dia tadi, nombor satu fear. Nombor adalah faktornya anger. Dia marah, dia bengang, dia sakit hati. Faham tak? Kan ramai kan yang kalau kita jual produk ke, perkhidmatan ke, pelanggan kita rasa bengang, pelanggan kita rasa sakit hati. Macam. Siapa rasa setakat ni belajar banyak benda? Saya dah bagi 3 benda tu. Saya dah bagi 3 benda. Okay? Siapa nak lagi satu, saya nak tengok. Kalau nak lagi satu, tolong komen kat situ. Nak. Dalam masa yang sama, jangan lupa tekan butang share. Wow, terima kasih yang banyak belanja saya star pagi ni. Okay, pagi-pagi dah dapat star dah. Terima kasih banyak. Alah, korang macam tak berminat je, cukup lah tu 3. Saya patut nak bagi bonus ke 4. Ada satu lagi. Saya rasa tak nak tinggalkan lah. Semua ni adalah kita panggil dia hot button. Bila tekan hot button yang betul, you all tak payah susah, tak payah nak tunggu lama. Customer akan transfer, customer akan beli. Tak payah tunggu lama nak explain panjang lebar. Just short storytelling pun orang dah trigger, orang dah tak sabar, excited nak beli. Yang macam apa tu, activate a star party. Saya pun tak faham tu buku bondo activate star party. Okay, this creator can receive your star party bonus. Apa kau bondo tu? Saya pun tak faham sangat. Okay, tak apa. Okay. Baik, saya nak baca komen korang je ni. Siapa nak? Nak lagi tak? Jangan lupa tekan butang share. Siapa yang belajar sesuatu, tekan butang share. Okay, yang keempat last sekali adalah manusia ni, dia ada perasaan yang macam ni. Okay, saya akan cakap macam ni. Okay, siapa yang beli hari ni, harga barang ni 2380. Siapa yang beli hari ni, saya nak bagi dia diskaun RM300. Beserta juga saya nak bagi dia satu lagi shower spa ni, shower punya cap percuma. Siapa kat sini yang saya kata risau dia mandi penuh dengan klorin, dan bila dia mandi tidak sedar, klorin tu boleh meresap ke dalam kulit dan menyebabkan kemungkinan besar you all akan kena kanser kulit. Sebab mandi air yang berklorin, you tak filter air tu. Tapi hari ni saya nak bagi free. You dapat voucher RM300, free, you dah dapat diskaun. You dapat lagi orang kata dapat lagi shower ni tadi free yang bernilai RM600. So bonus yang saya bagi hari ni adalah RM900. Macam look smart. Okay, manusia akan wah aku nak. Sebab nombor 4 adalah manusia ada perasaan yang tamak. Dia suka banyak benda, dia suka diskaun, dia suka free, dia suka penjimatan, dan dia memang tamak, dia nak. Masalah kita ni adalah suka jual. Ada apa-apa diskaun? Tak ada. Ada apa free? Tak ada. Lah, kreatif lah sikit. Create lah benda tu. Buatlah ada. Bagilah nampak menarik. Apa offer yang menarik. Apa diskaun. Apa kau bondo. Nampak? Rasa macam nak beli tak sekarang bila saya bagi contoh? Ada rasa-rasa nak beli tak sekarang? Macam? Ada? 250 star. Terbaik. Alamak. Terima kasih banyak. Tapi janganlah keluar. Saya dah cerita-cerita ni, kau keluar dah kenapa? Tak, saya nak bagi tahu anda, setakat ni 4 perkara. You nampak tak benda ni? Dan boleh gunakan di dalam you all punya social media. Boleh guna dalam Facebooknya ke, Instagram ke, TikTok ke. Benda-benda ni boleh guna. Dan saya masih konsisten guna teknik ni sampai sekarang. Okey, cuma tadi saya kata hukum purata. Bila hukum purata, memang Tuan Najib, memang kalau 10 orang, seorang je ke beli. Okey, dia macam ni. Secara purata lebih kurang macam tu lah, 10%. Tetapi makin lama kita buat, skill kita makin bagus, penceritaan kita semakin menarik, penceritaan kita semakin meyakinkan, dia mungkin naik. Mungkin the next adalah 10 orang kita jumpa, 3 orang beli. Closing rate dia meningkat lagi. Jadi, maksudnya kalau 3 orang setiap 10 orang, kalau kita jumpa 20 orang, kita akan dapat 6. Sebab skill sudah meningkat. Bila skill dah meningkat, kita perlu apa kita buat next? Jumpa dengan lebih ramai orang. Kalau dalam social media nak buat apa? Tarik lebih ramai follower. Supaya kita boleh bercakap dengan lebih ramai orang, dengan lebih ramai pelanggan. You all faham tak maksud? 350 star. Okay. Terima kasih banyak betul star saya dapat ni. Thank you. Macam star, superstar lah saya sekarang. Okay. Dahsyat lah korang ni kan. Belanja saya pagi-pagi 350 star. Kan? Okay. Saya belum buat apa-apa lagi, orang dah bagi star dah. Macam star, superstar lah sekarang. Okay. Terima kasih banyak. So, jadi kita perlu jumpa dengan lebih ramai orang. Tingkatkan kita punya skill. Sebab tu saya kata, saya sampai hari ni masih lagi belajar.
Even you nampak saya adalah business coach, sekarang saya buat adalah online business coach. Saya mengajar orang. Tapi saya nak bagi tuan-tuan, saya nak bagi tahu you all semua lah kan. Sebenarnya, waktu saya mengajar orang ni, saya belajar banyak benda. Bila saya mengajar orang, bermaksud kan saya kena upgrade diri saya. Malah maka dah dekat 500 star dah. Terima kasih. Okay. Bermaksud saya kena upgrade diri saya. Lepas ni, saya nak masuk office. Tadi dah hantar anak sekolah kan. Anak saya tiba-tiba, ya Allah. Mogok pula dia tak nak sekolah kan. Okay. So, bukan sekolah rendah, sekolah tadika. Kemudian sekejap lagi saya nak pergi office. Saya nak kena buat training untuk team sale. Semalam saya buat training untuk key leaders. Kemudian saya juga buat training untuk team marketing. Hari ni kejap lagi saya kena pergi buat training untuk team sales pula. So tiap-tiap hari kerja saya adalah memang ada aktiviti buat training. Lagi banyak saya mengajar, lagi banyak saya share story, lagi banyak benda lah saya belajar. Macam siapa yang pagi ni dapat belajar sesuatu dan rasa macam bagus ilmu pagi ni, boleh tak saya cadangkan macam ni? Saya cadangkan macam ni tau. Macam ni, kejap ni keluar apa lagi, star apa pula ni Okay, terima kasih yang belanja saya star tu. Okay, so boleh tak macam ni saya minta? Kalau you rasa FB Live pagi ni bagus, cuba sharekan juga kat you punya team marketing, sharekan kat you punya team sale. Okay, kemudian kalau yang ada agent ke, stokis ke, dropship, suruh dia tengok biar dia orang belajar sesuatu. Itu benda yang saya rasa mereka ni perlu tahu tentang hot button. Sebab lagi bagus dia dalam hot button ni, Mak Datuk 1000 star 1500. Kau ni biar betul ni. Ya Allah, terima kasih Zafran Fran bagi saya star for the star. Okay, terima kasih banyak ya Allah. Hai korang ni susah payah je lah bagi saya star ni kan. Pagi-pagi Zafran Fran, saya nak ucap terima kasih. Nurdiana Zaki, Dang Adang Inun, Muhammad Azam, terima kasih hantar kat saya star banyak-banyak. Masya Allah, tabarakallah. Okay, saya rasa satu penghargaan. Masya Allah. Okay, so cuba berikan kepada tim you supaya dia belajar. Dan untuk tahun ni, saya nak cakap macam ni. First kali insyaAllah kita akan lancarkan kelas dalam masa terdekat ni. Kelas tu bulan 2. Tapi dia dah mula sekarang. Sepatutnya kelas tu nilai dia RM999. Saya nak cakap, oleh kerana faktor banjir, faktor pandemik, kami decide nak bagi kelas tahun ni percuma. Okay, kami nak berikan kelas tu secara percuma. Target saya dalam masa 30 hari, you all dah buat duit. So, along the way, dalam perjalanan dalam kelas tu, kita akan ajar beberapa benda teknikal. Contohnya, macam mana set up Facebook page, macam mana tarik follower, macam mana nak bina ayat copywriting yang betul, macam mana untuk nak buat closing, macam mana guna WhatsApp. Semua benda-benda ni saya nak ajar secara percuma dan saya nak berikan, tapi limit lah. Saya tak nak buka ramai-ramai kan, tapi tak masuk kelas, rugi juga. So kita bagi kepada beberapa ribu. Target saya tahun ni adalah nak sponsor 100,000 orang belajar percuma. So you all belajarlah percuma free. Kita target within 30 days, 30 hari, you all akan dah buat sale, dah buat duit. Itu my target. Okay, and then seterusnya you ada pilihan lah, nak teruskan lagi kelas-kelas kita intense ke apa ke. Terpulang kita akan ajar, kita akan give more. Okay, so untuk you all yang nak dapatkan nak dapatkan maklumat info tentang kelas or anything yang kita nak announce, yang kita nak umumkan, please you all nanti boleh masuk kat dalam kita punya group Telegram. Okay, jadi apa-apa pengumuman ke, apa-apa kelas ke, kita akan umumkan dalam tu. Termasuk malam ni kita ada buat kelas untuk copywriting untuk founder. Yang ni tak free lah, sebab saya tengah test, sebab saya kata saya tengah buat kelas dan saya nak buat kutipan untuk mangsa banjir. Okay, jadi yang untuk malam sekarang kita charge saya tu RM7.90. Kalau promo tu dah habis, dia akan jadi RM19.90. Saya nak cakap 100% semua duit yang kita collect adalah nak bagi pada mangsa banjir di Johor ni. Kat Johor beberapa tempat, di Segamar, di beberapa daerah dah banjir. So saya takkan ambil duit tu, saya nak serah kepada mangsa banjir. Jadi saya buat kelas khas malam ni. Itu pun saya akan bagi, tim saya akan bagi dia punya link. Tim tolong bagi link dia, link event tu di dalam Telegram. So apa you all kena buat adalah pergi ke telegramnajib.com, masuk dalam grup Telegram, join kat situ, dapatkan announcement. Mungkin ada lagi buku percuma ke apa.
Semua you all boleh tengok dalam tu. Jadi tim saya senang nak announce kat satu tempat. Mudahlah untuk you nak dapat dan capture. Okay, saya nak pergi office. Saya dah nak masuk office. Saya nak pergi buat training pagi ni. Okay, Alhamdulillah hari ni cuaca cerah. Yeah, Alhamdulillah. Okay, belanja sikit. Hari ni baru ada matahari. Masya Allah, tabarakallah. Nampak tu ha? Okay, beberapa hari ni, dah berapa hari ni ha? Kita masih lagi orang kata tak ada berapa hari ni tak nampak matahari. Syukur Alhamdulillah hari ni nampak jugalah mataharinya kat situ. Yes. Baru dah boleh keringkan baju. Kira berapa hari ni kain pelikat apa semua. Dan insyaAllah ada beberapa dah juga aktiviti kemasyarakatan yang kita sedang buat juga di kawasan-kawasan sinilah insyaAllah. Okay, saya rasa itu saja. Terima kasih banyak kerana join untuk sesi pagi ni. Dan terima kasih kepada Star Sender. Terima kasih yang hantar kat saya. Pagi ni kutipan Star 1574. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera.